wa alaihim ajma'in wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah Al-Syaikh Abdul Ghani Yahya wa Syaikh Umar Yusuf. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillah. Ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatut Tauhid, yang moga-moga dengan pengajian kita ini akan menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan iman dan yakin itulah moga-moga kita diselamatkan Allah dari azab api nerakanya dan dimuliakan kita untuk ditempatkan di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahibul bait, tuan rumah Ustaz Nasir dan juga seluruh ahli keluarga dan ahli jawatan kuasanya yang menjayakan program-program ilmiah di tempat ini, dan yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kenyataan yang ketiga. Betul. Kitab Risalatut Tauhid Jawi Lama pada muka surat 12. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kenyataan yang ketiga, mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Mengenal Tuhan itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf dengan mengetahui namanya dan sifat-sifatnya yang disuruh oleh syarak asy-syarif dengan ajaran daripada rasul-rasul. Maka bagi Tuhan ada banyak nama-nama yang molek, al-asma'ul husna, dan sifat-sifat yang maha besar dan yang maha tinggi. Nama Tuhan yang lebih masyhur di antara segala nama-namanya ialah Allah, disebut lafzul jalalah, lafaz yang maha besar. Maka yang lain daripada ini diketahui daripada Quran dan hadis semuanya. Itu masyhur di sisi orang Islam,
sebahagian daripadanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Baik. Ni kita nak sambung. Jumpa tak? Ni kita nak sambung. Ni kita nak sambung berkenaan dengan mengenal Allah. Ya, mengenal Tuhan, mengenal Allah. Kenyataan yang ketiga. Atas tu saya dah baca sikit kan. Yang kita nak sambung ni kat maka bagi Tuhan ada banyak nama. Jadi kata musannif, maka bagi Tuhan ada banyak nama-nama. Okey, kata ulama, sesuatu yang lagi banyak nama, lagi tinggi dia punya kemuliaan, kehebatan dia. Begitulah Allah Ta'ala. Allah banyak nama, di sana nak menunjukkan bahawa tingginya kemuliaan Allah, hebatnya Allah. Begitu juga nama Nabi kita pun banyak, bukan satu je. Muhammad namanya di bumi, Ahmad namanya di langit, lagi namanya Taha, kita baca surah Taha. Yasin nama Nabi, banyak nama dia. Dan begitu juga ilmu tauhid, kita mengaji awal-awal dulu. Ilmu tauhid ni pun banyak nama dia. Tauhid pun dia, akidah, akidah pun dia, iman pun dia, ilmu sifat pun dia, ilmu kalam pun dia, banyak nama. Lagi banyak nama, lagi hebatlah, menunjukkan ia hebat. Kita banyak nama satu, lepas tu kita tak hebat. Tak nak ngaku. Tak hebat kan kita. Baik. Maka bagi Tuhan ada banyak nama-nama. Nama-namanya pula nama-nama yang molek. Molek tu makna baik lah. Bahasa lama. Dalam bahasa Arab dipanggil Al-Asma'ul Husna. Al-Asma' itu maksudnya nama-nama. Ambil daripada perkataan Al-Ismu. Al-Ismu nama, mufrad, satu. Kalau jamaknya banyak, Al-Asma'. Maksudnya Al-Asma' tu nama-nama. Al-Husna ambil daripada perkataan Al-Hasan. Baik, Al-Husna yang terbaik. Yang sangat baik. Nama-nama yang terbaik. Nama-nama yang sangat baik. Nama-nama Allah. Jadi tidak ada nama yang paling terbaik melainkan nama-nama Allah. Begitu. Dan sebab tu elok buah nama disandarkan dengan nama Allah. Tapi kena letak Abdul lah kat depan. Contoh Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Rahim, Abdul Quddus, Abdul Jalal. Tu semua. Sebab yang belakang-belakang tu nama Allah. Al-Jalal apa semua tu. Gitu. Jadi letak Abdul depan. Itu boleh kalau nak buh nama anak ke, nama cucu ke, buh. Sebab itu nama yang terbaik. Selepas nama Allah, nama siapa pula terbaik? Nama para Nabi dan para Rasul. Dalam banyak-banyak Nabi dan Rasul tu, nama siapa paling terbaik sekali? Muhammad. Jadi letak nama Muhammad bagi anak lelaki kat depan. Muhammad Abdul Qadir, Muhammad Abdul Quddus contoh. Jadi nama Allah ada, nama Muhammad ada. Moga-moga budak tu jadi budak yang sangat baik. Gitu. Dan sifat-sifat yang maha besar. Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha besar. Besar di sini bukan maksud saiz, tetapi maksud kebesaran pada nama Allah tu, pada kemuliaan Allah tu. Besar. Macam contoh lah, ni contoh aja. Macam kita sebut menteri besar. Adakah maksud badan dia besar? Dah kadang kecil lah lu, kecil keluar daripada kereta. Kan, nak pergi rasmi. Mana menteri besar tu? Yang kecil tu? No, kecil je badannya dah, kenapa menteri besar? Tu jawatan dia. Jadi maksud menteri besar tu maknanya besarnya punya jawatan tu. Itu baru menteri. Ni Allah yang maha besar, lagi besar. Lagi hebat. Allah Ta'ala. Dan yang maha tinggi juga bukan maksud dengan diri Allah tu tinggi, bukan. Tapi maksud kedudukan, yakni darjat kemuliaan, kehebatan Allah itu yang maha tinggi. Kan? Macam kita kata orang pangkat tinggi, bukan sebab dia tinggi, pangkat dia tu yang tinggi. Kan? Orang cakap orang atasan,
Dah duduk atas, tak turun-turun bawah. Turun juga, nak balik rumah lagi, turun juga office dia. Kan? Tapi kenapa panggil orang atasan? Bukan atas tu dia duduk atas, tapi jawatan dia tu teratas. Maksudnya tu bahasa. Begitu juga pada maksud maha besar dan maha tinggi. Cuma itulah, bila sebut maha tinggi, Wahabi kata maha tinggi maksudnya Allah duduk di langit. Tak betul. Maha tinggi bukan maksud kedudukan tu di atas. Kan? Bukan Allah tu bertempat di atas. Tapi maksud Allah tu yang maha tinggi daripada segala-galanya. Mana kalau mu rasa Agung Sultan dah tinggi, Allah tinggi lagi. Itu maksud. Mu jangan sombong. Macam tu. Mu rasa kalau kamu dah jadi PM, kamu rasa kamu tinggi sangatlah jawatan. Dah, Allah tinggi lagi. Itu maksud. Bukan maksudnya duduk di atas. Macam fahamnya orang Wahabi. Kata Syekh Nuruddin, kalaulah dikatakan Allah tu duduknya tu di atas, kenapa dikatakan bahawa dalam sembahyang sujud itulah tempat paling rapat dengan Allah? Kalau macam tu Allah duduk bawah tanah lah pula. Sebab sujud kita kat Allah. Tak betul. Jadi maksud di situ bukan maksud Allah bertempat. Tapi nak maksudkan bila sujud, maknanya kita paling dekat dengan Allah. Sebab waktu tu kita sangat merendahkan diri. Tu maksud dia. Kan? Gitu. Okey, baik. Nama Tuhan yang lebih masyhur. Masyhur maknanya yang diketahui lah. Yang banyak orang semua tahu. Di antara segala nama-namanya, nama-nama Allah itu ialah Allah. Nama yang paling masyhur kali sebut Allah. Jadi, apa faham sini? Allah bukan bermaksud Tuhan. Tetapi Allah nama bagi Tuhan. Boleh faham tak beza dia? Apa maksud saya kata macam tu? Allah bukan bermaksud Tuhan. Maknanya perkataan Allah tu bukan diterjemah dengan God. Bukan diterjemah dengan Tuhan. God lah. Tuhan lah. God bahasa Inggeris. Tuhan bahasa Melayu. Bahasa Arab apa? Bukan Allah. Jangan sebut Allah. Tuhan dalam bahasa Arab ilah. Sebab tu kita sebut la ilaha illallah. Tak ada Tuhan. Ilah tu Tuhan. Illallah melainkan Allah. Allah tu Tuhan. Tapi yang saya nak masukkan perkataan Tuhan tu. Dari segi bahasa Melayu Tuhan. Dari segi bahasa Inggeris God. Dari segi bahasa Arab ilah. Dari segi bahasa Tamil ada tak? Tak tahulah. Saya pun tak tahulah. Saya tahunya. Contohlah nak cerita. Nak saya tahu. Kan? Maknanya perkataan tu. Perkataan Tuhan tu. Tetapi nama bagi Tuhan. Baru kita faham. Nama bagi God. The name of the God is Allah. Ingat kita tak erti cakap orang putih. Kan? Itu. Okay? Jadi al-ismu li ilahi is pula dah bahasa Inggeris lah campur. Allah. Dan ceritanya nama dalam bahasa, nama Tuhan dalam bahasa Arab ialah Allah. Boleh? Okay. Jadi kena faham, Allah bukan bermaksud Tuhan. Allah nama bagi Tuhan. Okay. Jangan keliru. Sebab tu kita tak benarkan orang Kristian menggunakan lafaz Allah di dalam kitab Bible untuk menggantikan perkataan God. Kerana Allah bukan bermaksud God. Allah nama bagi God. Okay. Boleh faham kat situ sebab dia. Okay. Di antara segala, sebab tu dia kata di antara segala nama-namanya, nama-nama Tuhan tu. Nama Tuhan banyak. Kita baca balik. Nama Tuhan yang lebih masyhur di antara segala nama-namanya. Nama-nama Tuhan tu banyak. Tapi dalam banyak-banyak nama Tuhan, yang paling masyhur ialah Allah. Faham? Dan Ar-Rahman, nama Allah juga. Ar-Rahim, nama Allah juga. Al-Quddus, nama Allah juga. Tapi yang paling masyhur Allah. Itu maksud. Disebut dan nama Allah itu, lafaz Allah tu, disebut sebagai lafzul jalalah, istilah dia. Lafaz Allah tu, alif lam lam ha tu, disebut sebagai lafzul jalalah. Apa maksud lafzul jalalah? Lafzu tu artinya lafaz. Lafaz ni artinya sebutan. Sebut. Tak dinamakan lafaz kalau tak berbunyi.
Dia mesti berbunyi dengan sebut. Saya sebut ni, tu panggil lafaz. Kalau saya cakap dalam hati, itu bukan lafaz. Okay? Al-Jalalah diambil daripada perkataan Al-Jalal. Jalal maksudnya yang hebat, yang agung, yang maha agung, yang besar. Macam tu. Yang maha besar. Jadi, lafzul jalalah artinya lafaz yang sangat agung. Lafaz yang maha agung. Lafaz yang maha besar. Lafaz yang maha hebat. Itu maksudnya. Jadi, maksudnya lafaz yang maha hebat, maha agung, maha besar tadi ni, banyak-banyak lafaz, banyak-banyak perkataan yang keluar daripada mulut kita ni, perkataan apakah yang paling agung? Allah. Itu yang ada satu orang doktor tu lah. Macam mana boleh dapat doktor kita tak tahu tak? Dia kata zikir Allah ni tak ada makna. Sedangkan ni Allah, lafzul jalalah. Lafaz yang paling agung. Maknanya ungkapan sebutan di mulut yang paling hebat, paling agung, tak ada kataan lain melainkan Allah. Jadi kalau kita sebut Allah saja tu pun boom, berat dah pahala. Tu baru Allah. Belum sebut Allahu Akbar lagi. Faham? Nama Allah tu saja pun Allah. Pahala gedeguk. Fikirlah banyak-banyak. Allah. Berat neraca timbangan pahala kita. Dan nama Allah. Kan? Kalau sebut nama PM tak apa-apa. PM. Ya tak? Betul tak? Sebut nama Allah. Ngadulah kat Allah bila susah. Allah biasakan diri ni. Kan? Macam kita nak bangun daripada tempat duduk sakit kan. Allah. Tapi jangan bagian sakit je pun nak sebut nama Allah. Bagian senang lupa Allah. Tak, bagian senang pun sebut Allah. Syukur alhamdulillah dapat sesuatu Allah. Terima kasih ya Allah. Cakap dengan Allah tu. Allah sentiasa mendengar apa kita cakap. Bergaul lah dengan Allah selalu. Cakap dengan Allah. Praktikkan selalu. Nanti kita rasa lama-lama kan, kita rasa Allah dekat dengan kita. Kan? Dapat hubungan kita dengan Allah. Dan kalau rapat macam tu, takkan Allah nak campak kita dalam neraka. Betul tak? Kalau kita baik dengan satu orang kawan, baik rapat, dia selalu memang baik dengan kita. Dia selalu tanya khabar kita, dan dia caring kat kita. Tiba-tiba nak campak dalam api, sanggup kita campak dia. Allah lebih lagi. Dan kalau kita baik dengan Allah, jaga hubungan dengan Allah, Allah sayang kita. Suatu kata ulama, kamu masuk syurga bukan sebab amal kamu banyak, tapi sebab Allah sayang kat kamu. Jadi kerja yang kita kena buat untuk dapatkan sayang Allah. Jadi sembahyanglah itu kerana sayang, bukan kerana terpaksa. Ini ngomel seorang-seorang. Asap dah. Bau tadi Zuhur. Jangan ngomel. Jangan komplain. Kan? Timbulkan rasa sayang nak buat ibadah tu. Tapi benda ni tak boleh. Ni dia kena latih. Dia bukan datang sendiri tiba-tiba macam tu. Dia kena kita latih. Latih. Lama barulah dia terserap di dalam hati dia. Baik. Maka dia kata, yang lain daripada ini mana? Ini nama Allah tu. Mana selain daripada nama Allah diketahui daripada Quran dan hadis. Jadi nama-nama yang lain, yang daripada Asmaul Husna yang lain, selain daripada nama Allah, itu diambil daripada Quran. Quran sebut dan juga hadis sebut. Semuanya itu masyhur. Dan semua Asmaul Husna itu juga masyhur. Semua nama-nama Allah ni masyhur. Orang semua tahu. Kalau tak tahu tu teruk sangat lah tu. Mu tak kenal Allah ke? Sampai tak tahu nama-nama Allah. Gitu. Dan masyhur di sisi orang Islam, nampak? Di sisi orang Islam. Kalau betul kamu mengaku orang Islam, kamu mesti tahu nama-nama Allah. Ni sampai tak tahu nama Allah. Latih hafal Asmaul Husna. Kalau di sekolah Syekh Nuruddin, tiap-tiap pagi akan baca Asmaul Husna. Dan nas'aluka ya awak itu. Kita kat rumah pun boleh. Buka YouTube tu, cari Asmaul Husna, tekan. Pasang pagi-pagi kat radio, biar pasang kuat-kuat. Kan? Sambil menyapu tu, nas'aluka ya betul lah. Kan? Lama-lama, walaupun asal tak hafal lagi, tapi bila dah hari-hari macam tu, dia ingat dalam kepala lah. Dan kalau Allah ingat dalam kepala,
Kita ingat Allah, Allah lagi ingat kita. Gitu. Okay? Masyhur di sisi orang Islam. Ni orang Islam pun tak tahu nama Allah. Sebahagian daripadanya, dia taklah sebut semua dalam kitab ni, sebab nak bicara di sini bukan pasal Asmaul Husna. Nak bicara di sini pasal sifat-sifat Allah. Jadi dia sebut sebahagian je. Apa dia? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Tapi banyak lagi. Ini disebut sikit je. Baik, selesai. Sifat-sifat yang diketahui. Tadi nama. Sekarang ni sifat pula. Sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf terbahagi kepada dua bahagi. Sifat-sifat apa ni? Sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu kita kena tahu. Kita tu siapa? Kita tu mukallaf. Saya dah ceritakan mukallaf tu apa dia. Sifat ciri-ciri dia macam mana? Dah kan? Kalau dah saya tanya balik. Saya kata dah. Yang pertama apa? Bagi ingat balik, refresh balik, ingat balik. Ciri-ciri mukallaf. Yang pertama, berakal, akil, berakal. Lawan bagi berakal, gila, hilang ingatan, koma dan sebagainya. Yang tu semua tidak mukallaf. Yang dinamakan mukallaf ni mesti berakal. Yang kedua, balik. Balik artinya sampai umur. Sampai umur. Minimum 9 tahun, maksimum 12. Saja je sebut 2 nak tengok. 15. Saja nak terik je. Tak apalah. Belajar. 9 tahun minimum, maksimum 15 tahun. Ikut kalender mana? Kalender Donald Trump ke apa? Kalender Islam. Okey. Dan tanda-tanda baliknya apa? Keluar apa? Keluar anak. Keluar air mani bagi lelaki, juga perempuan, atau perempuan tambahan sikit lagi, ataupun keluar darah haid. Okey. Itulah tanda-tanda balik. Maka jadilah dia balik. Itu ciri yang kedua. Lagi yang ketiga pula, ciri-ciri mukallaf lagi. Sampai dakwah. Dakwah sampai dekat dia. Kalau tak sampai, itu bukan mukallaf. Duduk dalam hutan Amazon mana tak tahu. Duduk hunggah-hunggah pakai cawak saja. Kan? Datang ustaz, dia pergi gorengnya ustaz tu. Buat celup tepung. Mati ustaz. Jadi dakwah tak sampai. Itu tak ada. Itu dimaaf. Itu dia masuk syurga terus. Okey. Tapi yang kita ni sampai dakwah akan dipersoal dan dipertanggungjawabkan. Yang keempat, yang terakhir, sempurna panca indera. Mana panca inderanya? Mata dengan telinga. Nah, saja nak test je. Jangan terpedaya dengan saya. Saya nak test je. Mata dengan telinga. Mata dengan telinga. Maknanya penglihatan dengan pendengaran. Mata dengan telinga. Yang maksudnya tu kalau cacat dua-dua. Cacat dua-dua mata dengan telinga tu serentak, maka bukan mukallaf. Tapi kalau cacat salah satu ataupun elok dua-dua, itu mukallaf. Dan siapa tu mukallaf? Orang yang terbeban atau tertanggung ke atas dia akan hukum-hukum syarak. Maknanya apa perintah Allah dia kena buat, apa yang Allah larang kena tinggal. Itu panggil mukallaf. Ciri-ciri dia 4 yang kita sebut tadi tu. Okey, boleh. Jadi dia kata sifat-sifat Allah, yakni yang diketahui oleh mukallaf, yakni kita terbahagi kepada 2 bahagian. Jadi sifat Allah ni kita kena tahu dengan 2 bahagian. Ataupun saya sebutnya dengan 2 jalan. 2 jalan. Yang pertama, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan ijmali. Ataupun sebut dengan jalan ijmal. Tu tengok dalam kitab tulis. Ijmali. Okay. Dalam kurungan dia kata apa maksud ijmali tu? Ringkasan. Jadi ijmali tu maksudnya ringkasan. Iaitu dia kata, bahawa beriktikad dan berpegang oleh seseorang dengan iktikad yang putus. Okey, apa maksud ijmali tu? Maksud ijmali ialah kita ni mukallaf mestilah beriktikad. Maksud beriktikad ni apa? Pegang.
pegang, dan memang berpegang pun sebelah tu lagi. Beriktikad dan berpegang, sama je. Dan berpegang oleh seseorang, yakni kita, dengan iktikad, yakni dengan pegangan yang putus. Maksud putus bukan terpisah, tapi putus tu maksudnya harga mati. Makna tak ada kompromi. Tak ada goyang-goyang dah. Tak ada oah-oah dah. Tak ada diskaun-diskaun. Tak ada. Maknanya, macam mana dia kata? Macam tu. Maknanya, ngam turun. Macam tu. Tu maksud putus di situ. Maknanya etikot yang tetap. Tak bergerak dah. Duduk situ. Gitu. Pegangan kita. Jadi, iman kita ni mesti macam tu. Akidah kita mesti berpegang dengan pegangan yang putus, yang kejap. Yang tak ada goyang-goyang dah, tak ada. Macam mana duk keliru-keliru maksudnya tak betul lagi. Kena mengaji lagi. Mengaji sampai akidah kita ni pegang kemah. Kita tak goyang dah. Tak ada oah-oah dah. Tak ada ragu-ragu dah. Datanglah Wahabi ke Wahabu ke Wahabah ke, tak ada. Dia sikit tak goyang. Syiah ke Syi'uh ke Syi'ih ke, tak ada. Ayapin ke Ayapan ke Ayapun ke, tak ada. Dia tak ada. Datang siapa pun, dia tak ada. Itu maksud i'tikad yang putus. Tu sebab habis macam mana nak bagi kejap kemah itu? Kena mengaji lah. Lagi mengaji lagi kuat. Macam orang dulu-dulu kata apa? Belakangkan parang, kalau diasah makinkan tajam. Begitu juga akidah. Walaupun mungkin kita dulu 0, kosong, balani baru datang nak mengaji. Tak apa. Umpama kita macam belakang parang lah. Tapi asah selalu. Mengaji tauhid. Lagi kuat kita mengaji tauhid, lagi tajam kita punya akidah tu lagi. Jadi asah selalu. Asah. Sampai tajam tu. Bila tajam, siapa pun datang ditantas. Tapi jangan ustaz datang disantas juga. Maknanya yang sesat-sesat lah. Yang tak betul. Okey. Itu maksud dia. Okey, oleh seorang i'tikad yang putus, bahawasanya apa pegangan yang dipegang kemah tu, iaitu bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Yang dimaksudkan dengan jalan ijmal, kita berpegang sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh bahawa Allah itu memiliki segala-gala sifat kesempurnaan. Itu maksud dia. Itu maksud ijmal tu. Semua sifat kesempurnaan, semua ada pada Allah. Tapi dia tak senaraikan berapa banyak. Kita pukul rata. Maksud pukul rata ni, ambil pukat terus semua. Semua sifat yang sempurna, sifat yang baik, sifat yang positif, sifat yang elok-elok, semua ke Allah. Orang pun tanya, semua tu apa dia? Tak semua. Macam tu. Itu panggil ijmal. Dia tak spesifikkan satu-satu. Dia pukul habis semua. Itu panggil ijmal nama dia. Okay? Ringkasan atau istilah saya guna, rangkuman. Dia rangkum semua. Itu maksud ijmal tu. Yang itu iman yang kita kena ada. Dipanggil iman mujmal nama dia. Kita yakin segala sifat kesempurnaan pada Allah. Ini penting ni. Okey, ini penting. Sebab hari ni kalau kita tak faham benda ni betul-betul, kan, dia tauhid ni, kita mengaji macam ni dalam kelas. Tapi dia punya kegunaan dia bila? Bila nak guna ilmu tauhid ni? Bila kita kat luar tu, dia tak selalu guna. Kalau macam fiqh selalu guna. Dan kita belajar bab ambil uduk saja, nak ambil uduk sembahyang, kita guna dah ilmu tu. Tapi ilmu tauhid ni dia macam pedang lah. Tak pakai, simpan dulu. Macam tu, pegang ni ilmu tauhid ni, kita pun pegang. Kita dah faham, keluar ni kita relax, pegang. Bila dia nak guna? Bila ada orang, bila musuh datang. Macam tu pedang. Bila musuh datang, baru keluar pedang. Kan? Bila orang datang nak merosakkan fahaman akidah kita, masa tu lah kita guna ilmu tauhid ni. Untuk pertahankan akidah kita. Ini kefahaman ni, maksudnya sini kita yakin dan pegang Allah itu memiliki segala sifat kesempurnaan. Okey, pegang kemah-kemah. Bila duduk kat luar tu dengar orang cakap macam-macam. Dia kata Allah pun kadang-kadang tersilap juga dalam buat keputusan. Macam mana kita nak jawab? Tersilap ini kesempurnaan ke kelemahan? Jadi cantas terus lah. Tak betul cakap macam ni. Allah tu sempurna. Mana pula Allah pun tersilap. Tersilap tu bukan sempurna. Tersilap tu kekurangan. Potong dia. Jadi kita selamat akidah kita. Ini pentingnya. Kan? Itu ada orang cakap dalam bentuk direct Allah.
Lepas tu okey, dia konar sikit. Sebab tu kita kena hati-hati. Dia kata gini, hukum Allah ni tak sesuai kita nak laksanakan di dalam negara Malaysia ni. Sebab negara Malaysia ni masyarakatnya majmuk. Nak jawab macam mana? Kalau dikata tak sesuai hukum Allah, bermakna Allah tu tak pandai buat hukum. Tu maksud. Tapi dia tak cakap direct. Dia cakap konar, tapi kena. Lepas tu kita kena faham betul-betul konteks tu. Dia kata tak sesuai dilaksanakan hukum hudud, tak sesuai laksanakan hukum Allah di bumi Malaysia ni. Sebab apa? Sebab Malaysia ni majmuk. Jadi bila dia kata tidak sesuai, apa maksud? Maksudnya Allah tak pandai buat hukum. Dan seolah-olah Allah tak tahu yang Malaysia ni majmuk. Jadi kalau Allah tak tahu, habis siapa yang buat jadi majmuk Malaysia ni? Kalau bukan Allah. Allah tu maha mengetahui. Kalau Allah tak tahu, bermakna Allah lemah. Allah bodoh. Kalau Allah tu tak pandai buat hukum, bermakna Allah lemah. Jadi lemah ni adakah sifat kesempurnaan atau kelemahan? Kelemahan. Cantas tu pak. Tak betul cakap macam ni. Ini fungsi dia. Baru nampak. Bila nak guna. Okey. Jangan dah ngaji-ngaji hangguk-hangguk. Faham tak? Faham. Keluar-keluar. Betul-betul. Memang tak sesuai langsung buat udut. Maknanya dia tak faham lagi lah tu. Ni bukan pasal politik, tapi ni pasal macam mana nak jaga akidah kita. Jangan kalau kita pergi sokong kata-kata mereka, berarti kita telah mengiyakan Allah itu lemah. Kalau kita telah mengiyakan Allah itu lemah, mana tempat kedudukan kita? Na'udzubillah. Jangan main-main. Sebab tu orang cakap berpolitik pun syurga neraka. Pangkah pemimpin tu pun syurga neraka tu ketentuan dia. Jadi kok mana pula politik dipisahkan dengan agama? Cuma kita kena faham lah. Kan? Macam mana politik yang sebenarnya yang dikehendaki Islam, yang jaga agama, yang jaga Allah Rasul. Macam yang terbaru ni, ada satu orang rambut putih tu. Dia marah sebab kerajaan negeri Terengganu melaksanakan undang-undang syariah. Siapa yang tak berpakaian mematuhi tak patuh syariah akan dikenakan saman. Tak pakai tudung kena saman, dedah aurat kena saman di negeri Terengganu. Marah dia. Dia kata, awak siapa nak tentukan saya pakai apa? Awak menggunakan nama Islam untuk kepentingan awak. Kepala otak awak ni, saya jawab balik lah, geram sangat. Ni bukan menggunakan agama untuk kepentingan politik dan sebagainya. Tapi Allah sebut, Nabi sebut. Kamu nak lawan tu bukan kamu lawan kerajaan Terengganu. Kamu lawan Allah tu, sedar tak sedar? Allah tu siapa dia? Allah tu Tuhan kamu yang cipta kamu. Yang bagi nafkah kat kamu, yang bagi rezeki kat kamu. Yang hari ni kamu jadi kaya tu sebab Allah bagi rezeki. Tiba-tiba kamu lawan Allah tu. Kamu jawab sendirilah. Kan? Sebab apa jadi macam ni manusia-manusia macam ni? Sebab dia tidak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia lawan tak? Macam tu lah. Kita jalan pergi pasar malam mana, berlanggar bahu dengan satu orang macam orang tua lah. Degung kata, oi buta, tumbuk ni. Kan? Tiba lah, orang tua tu pun dia kata, dia pun senyum gitu. Kita tak tahu rupanya dia tok guru silat. Nampak? Sebab apa dia berani kata, aku tumbuk ni? Kata. Buta ke? Tumbuk lagi. Kenapa dia berani cakap tu? Sebab dia tak kenal orang tu siapa. Tapi kalau dia kenal orang tu tok guru silat, agak-agak dia nak jawab benda tu. Kawan dia pun tarik tepi. Berani yang cakap ni tu. Asal pula dengan aku takut dengan dia. Dia tu tok guru silat tau. Oh ya. Baru dia tahu. Gigit tu, terkencing tu terus. Mujur kawan tu tak sepak tu. Macam tu lah. Ada ni nak cakap pumpang lawan agama. Lantangnya, beraninya dia cakap Allah. Allah tengok je. Allah boleh nak bagi azab, kan? Tapi Allah biar dia tengok. Sejauh mana dia nak pergi. Kan tadi lah. Saya buat kias contoh, tok silat tadi senyum dia. Tak apa. Kan? Lebih lagi rajang. Kan? Makna nanti Allah kumpulkan segala azab-azab ni. Azab-azab ni akan terus ketul terus. Bila? Huruf hari-hari kiamat ni. Nasiblah mereka-mereka yang mulut jahat ni nanti. Tengok apa nak jadi. Itu dunia. Belum akhirat lagi. Allah campak dalam neraka.
Sebab tu orang yang masuk neraka nanti sedikit nikmat pun Allah takkan bagi. Sehingga kan malaikat yang jaga neraka pun takkan senyum pada mereka. Kalau masuk penjara, pegawai penjara senyum tak? Duduk dalam pegang besi tu kan. Lalu pegawai warden tu, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam, dia kata. Assalamualaikum cikgu, dia kata. Waalaikumsalam, dia kata. Kan? Boleh senyum lagi. Sebab apa? Sebab tu manusia ni malaikat Allah. Kan? Duduk dalam neraka, Assalamualaikum malaikat. Ram. Jangan. Marah dia. Kan? Jangan main-main. Sebab tu sekecil-kecil azab dalam neraka. Sekecil-kecil azab, bukan seberat-berat. Sekecil-kecil azab, ambil batu api neraka besar ni ya. Besar ibu jadi, kata Nabi. Besar ni je batu tu, batu api neraka tu. Letak bawah tapak kaki, menggelegak terus otak. Nak cerita apa? Terlampau panas. Padahal besar ni baru. Dan kalau besar ni, bukan menggelegak dah kepala otak, pecah terus. Nak cerita. Tu paling sikit. Kalau paling sikit pun Nabi dah tunjuk, Nabi dah cerita macam tu. Yang paling berat macam mana? Bayang je lah. Gitu. Jadi nak fikir, nak lawan Allah lagi. Jahat-jahat kita, nakal-nakal kita pun, saya dulu pun nakal juga. Lambat juga belajar agama. Kat umur 25 barulah nak belajar agama. Tapi nakal-nakal kita dulu pun tak sampai nak cakap macam tu. Zaman lah ni gila-gila. Kadang-kadang kita tengok profession belakang semua hebat-hebat. Kan? Ada master, ada PhD, ngaji kelulusan universiti ni. Kalau mak rempit cakap macam tu, tak pelik sangatlah mak rempit. Kelulusan tak tinggi mana. Tapi ni budak-budak yang kelulusan tak tinggi mana ni pun reti hormat agama. Apatah lagi yang tinggi-tinggi ni. Allah pelik sungguh ni zaman. Patut lagi cerdik, lagi kenal Allah. Ni lagi cerdik, lagi lawan Allah. Kau hajar tu. Dahsyat. Tunggulah tuan-tuan. Kalau makin ramai orang macam ni, azab tu makin turun lah. Na'udzubillah lah, kita takut juga. Tapi tak nak kita kena buat kerja. Sebab tu kita kena diamkan mulut-mulut macam ni. Sebab tu Jabatan Agama kena ambil tindakan segera. Polis ke apa ke, terhadap orang macam ni. Sebab lagi dia boleh cakap, nanti orang lain akan ikut. Dia akan membiak benda-benda macam ni. Macam virus. Kan? Gitu. Ini lebih parah daripada COVID ni. Gitu. Tadi geram sangat ni. Berpegang tadi ya. Etikad yang putus bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Itu kita punya pegangan. Pegangan kita, Allah ni segala sifat kesempurnaan semua ke Allah. Iaitu dia kata yang layak dengan keadaan ketuhanannya. Yang layak bagi Allah. Okay? Yang layak bagi Allah. Yang layak bagi Allah lah. Dia ada juga yang tak layak bagi Allah. Contoh dah. Macam mana? Kita ni manusia, kalau ramai anak orang cakap lagi bukan banyak lagi ramai anak lagi hebat lah. Anak dia ramai, rezeki banyak kan, lagi ramai anak lagi banyak rezeki. Jadi kalau itu layak bagi kita manusia, tapi tak layak untuk nak sebut pada Allah. Allah banyak anak, tak boleh. Banyak anak tu bukan satu yang jadi hebat, tu menjadi lemah balik pula. Jadi sebab tu Allah tak perlu ada anak. Allah tak memerlukan anak dan Allah tak ada anak. Kalau ada anak tu menunjukkan Allah jadi lemah. Macam tu. Okay? Sebab tu kesempurnaan itu yang layak bagi Allah. Bukan kita bubuh semua macam kita ni tak. Yang layak bagi Allah saja. Yang tak layak bagi Allah tak boleh kita sebut. Tak boleh kita kata gitu. Contoh itu kalau Allah. Contoh pula kalau Nabi Muhammad contoh. Kalau kita tak reti membaca dan menulis, orang panggil apa? Orang panggil bodoh lah, butuh huruf. Apa huruf pun tak reti. Tapi Rasulullah itu ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Adakah nak kata Rasulullah tu tak reti? Tak boleh. Tapi tak tahu membaca, tak tahu menulis, itulah menunjukkan ketinggiannya Rasulullah, kemuliaannya Rasulullah. Sebab itu layak bagi Rasulullah, tapi tak layak bagi kita. So macam tu. Jadi ada benda yang sama, ada benda yang tidak sama. Kena tengok. Jadi kesempurnaan yang layak dengan keadaan ketuhanan, yakni yang layak bagi Tuhan, yang layak bagi Allah. Okay? Dan semua mustahil dan mustahil atasnya bersifat dengan apa-apa jua sifat kekurangan.
Dan kita berpegang juga segala sifat kekurangan atau bahasa lain kata kelemahan, kecacatan, negatif, semua yang tak elok tu, semua tak ada pada Allah. Semua tu banyak mana Ustaz? Tak terkira. Kita tak spesifikkan dia. Kita pukul rata, ambil rangkum terus. Semua yang tak elok, semua yang negatif, semua yang lemah, semua yang kurang, semua tidak layak pada Allah. Mustahil bagi Allah. Semua-semua itulah dipanggil ijmali nama dia. Ni cara dia, cara iman ijmal. Jalan dia. Dan jalan ni wajib. Kita kena berpegang. Okey? Boleh? Setakat ni. Boleh lagi? Ke penat dah? Boleh lagi tak? Awal sangat boleh kan? Jadi itu itu iman ijmal. Boleh faham? Kalau tak faham boleh tanya. Kalau tak faham tanya dulu. Kalau ada siapa tak faham. Iman ijmal ni macam mana? Jalan ijmali ni macam mana? Dia pukul rata. Dia ambil semua yang elok semua kat Allah, yang tak elok tak ada pada Allah. Yang tak elok tu tak ada pada Allah tu ada pada siapa? Ada pada kita. Jadi yang pandai siapa? Yang bodoh siapa? Ngaku pun. Yang kuat siapa? Yang lemah? Belajar dia tu. Bagi faham tu betul. Jangan kita rasa kita kuat. Jangan kita rasa kita pandai. Tu yang akhirnya lawan Tuhan tu. Sebab dia rasa dia pandai. Tu dia lawan Tuhan. Tu dia kata tak sesuai. Hukum hudud. Sebab dia rasa hukum dia lebih cerdik lagi. Lebih betul lagi. Ada pula enactment syariah tak sesuai. Enactment sivil sesuai. Syariah tu agama Islam. Sehingga kan orang boleh buat pula comparison. Dia kata tengok undang-undang sivil lebih baik daripada undang-undang syariah. Sesat dah ni. Orang agama kena jawab ni. Mufti-mufti kena jawab ni. Kena bela benda ni. Ini dah semakin teruk dah ni. Ini dah ada satu pengaruh kesesatan berlegar dalam masyarakat ni. Kalau semua masyarakat kita faham, betul lah. Tengok ni undang-undang sivil lagi hukuman ni lagi berat. 20 tahun kena penjara. Sampai 10 sebatan. Ni hukuman syariah ni sikit sangat. Kata. Sehingga kan dia menampakkan sivil lebih baik daripada syariah. Syariah tu Islam. Dia guna nama perkataan. Supaya orang keliru. Sivil tu bukan cara Islam. Syariah tu Islam. Jadi dia menampakkan cara bukan Islam lebih baik daripada cara Islam. Nampak? Ini dia main. Sebab tu, dia tak sebut riba di bank. Dia sebut apa? Faedah. Dia sebut bunga. Dia guna perkataan-kataan yang nampak baik. Padahal benda tu haram. Najis. Nampak? Dia tak guna perkataan babi. Dia tak guna perkataan khinzir. Tapi dia tulis I kosong gini. Nampak? Nampak tak dia orang main? Dia kelirukan kita. Lepas tu jangan mudah terpedaya. Ni kerja-kerja jahat nak merosakkan agama kita. Ni dia dah tu, itu perundangan. Pendidikan dah lama dah dia kacau. Kan? Dia menampakkan pendidikan cara Islam kuno, ketinggalan zaman, tak ada masa depan. Pendidikan akademik yang ikut cara barat dan sebagainya, ini yang dia angkat naik. Akhirnya kita semua berlumba nak yang ke situ. Yang agama, yang agama hantar mana? Hantar yang tak berapa nak cerdik, yang sekolah tak boleh ngapal, bawa hantar ni hafal Quran. Dan kalau sipil pun tak boleh hafal, nak hafal Quran macam mana? Dia hantar yang dah lemah-lemah kat sini. Dan macam mana nak bela Islam? Patut yang power kat dalam ni. Yang hafal Quran, yang hafal hadis, yang cerdik-cerdik, yang IQ tinggi. Letak ni mengaji pondok, mengaji agama ni. Supaya bila dia besar, ni jadi hujah. Dia pandai bercakap untuk bela Islam. Tapi ni cara dia nak melemahkan Islam. Bila yang lemah-lemah duduk dalam ni, akhirnya Islam tak dapat nak dibela. Nampak tak modus operandi dia? Benda ni tak nampak sekarang. Benda ni akan nampak 50 tahun akan datang. Kesan dia. Tu bahaya tuan-tuan. Lepas tu biar nampaklah Islam. Otak kita ni sini nampak Islam yang terbaik. Islam terbaik. Jaga ni soal akidah ni. Kalau sampai kita nampak yang bukan Islam lagi terbaik daripada Islam, tak tahulah. Kan? Bersiap sedialah nak duduk dalam neraka. Kalau bahasa saya. Minta maaf kalau kasar. Tapi itulah dia. Dan kalau kamu nampak kafir lebih baik daripada Islam, apa lagi tempat kamu nak diselamatkan? Kan? Gitu. Nabi ajar sahabat ni jangan bagi sama langsung dengan si kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, Nabi kata.
Jangankan siapa yang menyerupai daripada satu kaum datang kaum. Nabi ajar sahabat jangan bagi nampak sama langsung. Sehingga kan ada hadis Nabi larang kalau kita simpan misai saja bagi orang lelaki. Misai dia janggut tak simpan. Sebab apa? Sebab ketika itu zaman tu waktu tu orang Yahudi suka simpan misai saja tak simpan janggut. Dan padahal kalau simpan misai saja adakah rosak akidah? Tak sampai rosak akidah. Tapi kenapa Nabi larang? Sebab tak nak bagi nampak sama. Dan walaupun dalam bab misai. Maknanya seriusnya Nabi dalam bab tu. Kan? Nabi tak nak bagi nampak sama. Kita semua sama, semua agama sama, semua agama baik semua. Macam mana? Nampak? Macam mana? Nabi ajar lain, mu buat lain. Perasan tak perasan tuan-tuan? Satu benda sesat sedang berlegar dalam masyarakat. Ayah Pin kita marah sangat sebab kita kata dia sesat. Kan? Apa Rasul Melayu itu, Haji Kahar. Oh, kita marah sangat, habis tangkap bawa masuk mahkamah apa semua sebab kita kata dia sesat. Habis pemimpin yang buat keputusan yang sesat ni, undang-undang yang sesat, kenapa tak ditahan, tak ditangkap? Kenapa masih lagi berlegar, boleh bercakap dan sebagainya? Akhirnya agama semakin lama semakin disesatkan. Masyarakat semakin lama semakin disesatkan. Lepas tu kita yang cakap ni pula kan kena 3R. Tapi kalau kena tangkap kita sama-sama ya. InsyaAllah Allah ada. Jangan takut. Allah ada. Kan? Mereka rasa mereka nak buat apa mereka nak buat. Dengan mereka rasa mereka ada kuasa. Allah lebih berkuasa. Pegang situ. Cuma mujahadahnya gitulah. Tak payah kata zaman kita tengok zaman dulu-dulu. Apa yang tak kena dengan ulama' kita. Syekh Abdul Samad dipenggal kepala. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, pengarang kitab. Meninggal dia. Dipenggal kepalanya. Sebab apa? Sebab pertahankan Islam. Kan? Imam Syafi'i biasa diheret dengan kuda. Diikat tangan kaki dia. Lepas tu kuda tu diletakkan bara api. Kuda tu sakit, terkejut, lari kuda tu. Terseret Imam Syafi'i. Lepas tu kita kena banyak baca tentang sirah-sirah perjuangan alim ulama, sahabat-sahabat Nabi. Kan? Baru kita sedar. Memang itulah sunnatullahnya. Perjuangan agama ni akan ditentang. Jadi kalau kamu nak hidup selesa-selesa, fikir-fikirkan. Takut-takut dunianya selesa, akhiratnya susah-susah. Jadi biarlah kita susah-susah di dunia, moga-moga dapat senang-senang di akhirat nanti. Gitu. Itu sikitlah taujihat. Dengan keadaan ketuhanan, mustahil atasnya bersifat dengan apa-apa jua sifat kekurangan. Selesai. Nombor 2. Mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan tafsili. Tadi ijmali. Yang ni tafsili pula. Apa maksud tafsili? Diambil daripada perkataan tafsil. Tafsil maknanya terperinci. Atau dalam kurungan tu dia kata satu per satu. Maksudnya tadi kini yang saya nak nampak bezakan. Kalau ijmal, dia rangkum, dia pukul rata. Semua yang baik, semua yang elok, semua yang sempurna, semua ke Allah. Orang pun tanya, semua tu berapa banyak? Tak ada berapa banyak, tak terkira. Kita tak spesifikkan dia. Tapi bagi tafsili, baru diperincikan setiap satu-satu sifat Allah tu. Satu apa dia, dua apa dia, tiga apa dia. Itu panggil tafsili nama dia. Satu persatu. Iaitu bahawa beriktikad dan berpegang oleh seseorang, yakni kita, dengan iktikad yang putus. Juga sama, pegangan yang kejap, kemas, jangan goyang-goyang dah. Dengan dalil akli dan nakli. Dan dalam tafsili ni pula, kita berpegang sifat Allah itu bukan sekadar kita sebut saja, tapi malah ada dalilnya. Apa maksud dalil? Dalil apa maksud? Bukti. Ada bukti yang kukuh. Bukan sebarangan kita kata. Ya, contoh kita belajar, ni tak masuk lagi, tapi saya buat contoh je. Allah itu bersifat dengan wujud. Kita kata Allah tu wujud, bukan semata-mata kata, tapi wujud tu dapat dibuktikan Allah memang wujud. Macam mana? Nanti kita kena belajar. Apa buktinya Allah tu wujud? Bukan kata saja, tapi boleh dibuktikan. Dan bukti itu ada dua. Satu namanya dalil akli, satu lagi namanya dalil nakli. Akli apa? Akal. Nakli, nakal, cedokan. Yang dicedok atau maksudnya diambil
daripada ayat Al-Quran ataupun hadis. Maknanya dalilnya tu dalam bentuk apa? Dalil Al-Quran, ayat Al-Quran ataupun dalil hadis. Itu dipanggil dalil naqli. Adapun kalau pakai akal, dalil akli. Boleh beza. Dua tu. Okey. Bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala, wajib bagi Allah, maksud wajib bagi Allah ni mesti ada pada Allah Ta'ala itu. Kalau tak ada, itu bukan Allah. Kenapa kita kena belajar kenal Allah? Tak tahulah kita ni sempat tak sempat. Kalau munculnya Dajjal, Dajjal dia mengaku Tuhan. Macam mana nak tahu itu Allah ke bukan? Jadi antaranya kita mengenali akan sifat-sifat Allah. Jadi yang dimaksudkan wajib bagi Allah Ta'ala itu maknanya sifat ni mesti ada pada Allah. Kalau tak ada, tu bukan Allah. Barulah kita dikira mengenal Allah. Kan? Contohlah macam orang kenal saya. Ustaz mesti naik kereta ni. Ustaz mesti pakai baju macam ni. Ustaz tu mesti macam ni. Macam ni tu mesti dia. Kalau dia tengok bukan macam tu sifat dia. Ini bukan Ustaz Syakir ni. Ini Ustaz Syakur. Contoh. Sebab sifat tu tak sama. Kan? Jadi batu makna mengenal tu. Jadi bila kita kenal Allah, kita tahu sifat Allah. Iaitu wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat. Tu kena tahu 20 sifat tu apa dia? Satu-satu kita belajar. Yang kita kenal 20 sifat tu. Yang wajib, maksud yang wajib, yang mesti ada pada Allah Ta'ala. Dan beriktikad dengan iktikad yang putus. Pegangan yang kejap kemas dengan dalil akli dan nakli juga. Bahawasanya mustahil atas Allah Ta'ala bersifat segala lawan sifat yang wajib 20 itu. Nanti kita belajar sifat yang mesti ada pada Allah 20. Kemudian lawan dia. Lawan dia mustahil. Bilangan dia berapa? 20 juga. Sebab 20 wajib, 20 mustahil. Yang lawan ni sifat yang mesti tak ada pada Allah. Yang wajib sifat yang mesti ada pada Allah. Kalau mustahil lah sifat yang mesti tak ada pada Allah. Maknanya kalau ada tak, tu bukan Allah. Faham maksudnya macam tu. Nanti kita akan diuji lah. Allah akan uji. Sebab tu, saya cakap dengan budak-budak pondok lah, pelajar pondok. Pondok, dia tak macam universiti. Universiti, bila kita belajar-belajar semester apa semua, hujung-hujung SEM, ada exam, kena jawab. Tapi pondok, dia tak ada exam. Dia tak ada paper nak kena jawab. Sebab apa? Sebab exam dia bukan tok guru yang bagi. Exam dia terus daripada Allah. Exam di sini dengan maksud ujian. Apa yang kita mengaji ni, kita balik pada mengaji nanti, Allah akan uji kita. Percayalah cakap saya. Saya banyak kali dah benda tu berlaku. Kalau kami mengaji dengan tok guru kitab tasawuf, masa tu tok guru tengah baca bab ikhlas. Kita pun hangguk-hangguk. Keluar daripada kuliah tu, Allah uji tu keikhlasan. Hilang kasut. Belajar bab sabar, tajuk kita kena sabar. Betul. Catik nota tu tulis, sabar penting. Sabar ni jangan, tu tulis situ. Keluar-keluar hilang slipper, hilang sabar tu kot. Kadang-kadang Allah uji macam tu. Hati-hatilah, sebab tu pegang ilmu tu kemah-kemah. Elok-elok. Macam ni lah. Kita belajar tentang ijmal, tafsir apa semua. Tak tahulah bila-bila ke Allah nak test kita ke, Allah uji. Jadi ambil ilmu ni, faham betul dan kita orang cakap apa, gunakan ilmu tu bila kita diuji nanti. Dan jangan takut dengan ujian. Kerana ujian itulah naiknya makam. Bila kita lulus ujian tu, Allah akan angkat kedudukan kita, makam itu. Tapi kalau kita gagal, dia jatuh. Jadi sebab tu kena pegang betul-betul ilmu ni. Dapat ujian, gunakan ilmu yang ada untuk selesaikan ujian tu, nanti Allah akan naikkan makam kita. Naik makam. Mana tahu jadi ustazah ke, atau jadi wali Allah yang perempuan ke. Macam-macam. Atau paling-paling tidak pun jadi wanita yang solehah. Jadi semakin baik. Itulah maksud naik makam. Bukan maksud boleh jalan atas air. Boleh terbang ke apa, bukan. Nampak? Sekali dia teh pula. Pergi tasik mana dia pergi terjun dalam tu. Mampu satu orang. Bukan maksud macam tu. Tapi maksudnya makin baik, makin istiqamah dalam beribadat pada Allah. Sampai suami pun pelik. Ya awak ni makin baik lah. Selalu lawan cakap saya tu. Ada contoh je. Ada perubahan. Mesti ada. Kalau kita mengaji agama ni, benda yang baik ni,
Kalau mengajinya ikhlas, niatnya betul, insya-Allah dia akan menjernihkan sesuatu yang gelap. Percayalah. Lagi-lagi belajar bab ketuhanan. Ni Allah sedang memerhati kita ni. Allah sedang lihat kita, Allah sedang dengar apa yang kita kata. Allah tahu tak kita tengah mengaji pasal dia? Okey, ni contoh. Ni contoh aja nak. Saya duduk luar tu. Kan? Ibu-ibu semua tak nampak saya sebab saya duduk kat luar tu. Tiba-tiba Abang Nasir duduk puji-puji saya. Oh, Ustaz Syakir ni gini, Ustaz Syakir. Saya kat luar tu jadi macam mana? Gitu. Oh, Abang Nasir puji saya lah. Suka, sonok. Dah kita belajar tentang Allah. Kita belajar tentang sifat Allah sempurna. Dan kita kata Allah sayang kat kita. Kita puji-puji Allah. Dan Allah tengok kita, Allah rasa, bukanlah Allah tu rasa macam mana. Allah tak ada perasaan. Tapi nak kata apa maksud? Allah semakin sayang dengan kita. Lagilah. Itu yang, apa tanda Allah semakin sayang kita? Allah buatkan hati kita semakin sayang dengan Allah. Itu tanda dia. Tu kata Tok Guru kami. Dan tanda Allah sayang kat kita, kita semakin sayang pada ibadah yang Allah kurniakan kat kita. Tengok, sebab tu saya cakap, lagi kita mengaji ni akan menyebabkan kita jadi lagi baik. Cuma kunci dia, ikhlaskan dulu niat. Itu je. Ikhlaskan niat dan istiqamah, insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat ni dululah. Dan kita akan sambung. Adalah dikehendaki dengan mengenal Tuhan itu hendaklah mengetahui 3 perkara. Jadi ni dia dah masuk bab lain. Yang atas tadi tu jadi kesimpulan kita mengaji hari ni. Jalan iman tu ada 2, jalan mengenal Allah tu ada 2. Satu namanya jalan ijmali, satu lagi namanya jalan tafsili. Adakah ini pilihan? Ini bukan pilihan. Dua-dua wajib. Ijmal pun wajib, tafsil pun wajib. Cuma ijmal mudah je, rangkum, terus. Tafsil, tafsil yang kena ambil masa. Kita akan mengaji satu-satu nanti. Sifat wujud, macam mana? Kidam, macam mana? Itu nanti sampai dekat bahagian dia lah. Sekarang ni belum masuk lagi. Okey, boleh? Jadi tandakanlah berhenti dekat adalah dikehendaki dengan mengenal Tuhan. Berhenti di situ. Masa ada kan? Ada. Okey. Tapi jangan bawa botol air ke apa. Ni jangan letak sini ni, minum air. Aduh. Ada saya kuliah subuh. Ada sebuah masjid. Dia agaknya dia dah terbiasa duduk letak air atas meja. Ada air atas meja. Muncul saya tak terminum. Ada kan? Bulan puasa jangan. Kita kadang tak perasan ke apa tak. Okey, jadi jumpa insya-Allah. Jika diizinkan Allah, kita bertemu lagi nanti pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu yang dapat dikongsi dan disampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sabar. Takbir.
Ah,